Kerana dia secara langsung daripada setiap satu botol Coca-Cola dia akan didermakan lebih kurang 8 sen ataupun 7 sen untuk membeli peluru tentera Israel untuk buat tembak orang Palestin. Direct dia akan derma. Sebab tu Coca-Cola haram. Mana-mana ada kedai-kedai kampung jangan terima Coca-Cola. Bukan kita nak keping suruh mampu Coca-Cola, bukan ni perniagaan. Tapi direct dia secara langsung. Syarikat Coca-Cola dia derma daripada setiap botol Coca-Cola kepada rejim Zionis untuk beli peluru untuk serang orang Palestin. Ada pun syarikat-syarikat lain, negara mereka sokong Yahudi. Bukan syarikat tu secara langsung. Tak. Syarikat yang paling kuat sekali Coca-Cola. Coca-Cola ni eklang dia di luar negara, eklang dia di Israel, eklang dia di Amerika. Dia buat gambar-gambar Coca-Cola. Tok Imam pakai baju Coca-Cola, tengah sujud. Kubah Masjidil Aqsa tu Coca-Cola. Nah, ditulis situ. Dibuat kubah Masjidil Aqsa, ditulis Coca-Cola, bawah tu ditulis drink Coca-Cola, support Israel army, kill Palestin. Minumlah Coca-Cola, sokonglah tentera Israel, bunuhlah orang Palestin. Ni contoh syarikat yang secara langsung haram, tidak ada khilaf. KFC ni dah usah pergilah. Nah, dah usah pergilah. Apa ya kita nak kaya? Kita kayakan orang Islam lah. Melainkan benda yang kita tak dapat tidak. KFC kalau kita makan jadi mati tak kita? Tak ada saja nak sombong saja, tak ada benda. Lain benda yang kita nak beli tak boleh. Macam Jepun ni tak beri sumbangan syarikat dia kepada Yahudi. Syarikat Panasonic ke Sony, mereka tak derma pada tentera Palestin. Cuma negara Jepun dia baik dengan Yahudi, tak balah. Nampak? Maka kita darurah dibenarkan membeli barangan Jepun. Dah kalau barangan Jepun tak boleh beli kok, nyanyi lah kita. Dah lah kaki ayam lipat Jepun boleh beli kok. Nak? Jadi kena tengok-tengok lah keadaan. Memang pada asas rema kita tak mau beli. Tapi darurah nak buat guna. Tapi Coca-Cola dan beberapa lagi produk kita kena kenal pastilah. Tolong jangan belilah. Kalau ada kedai, kita ada restoran, jangan bubuh dalam kedai. Kita beri sumbangan, bukan sumbangan saja dalam membunuh rakyat Palestin. Seorang pemandu taksi yang suka berjudi telah menggunakan wang yang dimenanginya bagi membaik pulih taksinya atau mengisi minyak untuk kegunaan mencari rezeki. Kemudian rezeki yang diperolehi itu digunakan untuk berkahwin, memberi nafkah kepada anak, isteri dan mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukum menggunakan sumber yang haram bagi mencari rezeki yang halal? Adakah boleh menggunakan sumber yang haram mencari rezeki yang halal ditakrifkan sebagai darurah? Apakah kesannya kepada institusi kekeluargaan pemandu taksi itu? Apakah boleh digunakan oleh isteri atau anaknya setelah mereka mengetahui sumber yang ada pada awalnya digunakan oleh pemandu taksi itu mencari rezeki adalah haram? Baik. Soalannya kita jawab reka sudahlah. Dia ni suka judi. Menang daripada judi ni buat beli taksi. Menang daripada judi untuk baiki taksi, bolehlah buat cari makan. Tak judi dah. Katakan taksi tu kalau nak berjalan memerlukan RM6,000. Dia pun tikam-tikam ekor, main pala, main pala, main kaki. Kena ekor. Kaki tak kena ekor. Faham? Kena dapat RM6,000, dia pun baiki taksi. Molek-molek ada dengan duit yang haram, dia pun cari makan. Senanglah dia boleh taruh duit, menikah dah. Nikah dengan anak tak ekor sendiri. Faham? Menikahlah dia ni boleh anak. Dah lepas tu anak bini dia tanggung ke tak? Anak bini dia tak tanggung. Dia yang berdosa dengan dosa yang sangat besar kepada Allah. Dah taksi makan minum anak bini yang berlarutang daripada sumber yang haram untuk memulihkan taksi itu, tidak. Dah berkat tidak ada berkat. Berkat lain, haram lain. Haram ni hak duit dia menang judi je. Faham lagi? Menang judi, dia pun buat baiki, buat akad enjing, beli pisting, beli apa. Lepas tu molek dah lah, dia pun cari makan, dapat duit yang halal daripada baiki wang yang haram. Maka apa yang didapat kemudian daripada itu tidak ada keberkatan. Apa makna keberkatan? Makna keberkatan ni
Sumber yang dia dapat itu tidak menolong dia untuk mendekatikan diri kepada Allah. Anak bini je begitu juga. Apa yang masuk dalam perut mereka walaupun halal, tapi sumber yang asal daripada pokok yang haram, tidak akan jadi barakah, tidak akan beri bantuan kepada mereka untuk mudah berbuat ibadat kepada Allah, jadi payah nak mendekati Allah dan sebagainya. Kita nak ni berkat, bukan kita nak halal saja. Nak halal dan berkat. Berkat makna ziyadatul khair. Dengan sebab pendapatan ini kita semakin dekat dengan Allah. Dengan sebab gaji sebanyak ini, anak bini kita semakin kenal hukum-hukum Allah. Itu makna berkat. Haram, haram lain pula. Itu lebih kurang lah jawapan yang kita reti jawab. Sebuah rumah yang mempunyai dua sumber saluran air, pertama dari selepas meter dan kedua sebelum meter, yang dibina sendiri oleh tuan rumah tersebut bagi mengelakkan bayaran kepada pihak JBA, Jabatan Bekalan Air. Diketahui bahawa air adalah kurniaan Allah yang tak boleh dijual beli. Apakah hukum menggunakan air dari sumber kedua itu bagi tujuan makan, minum, mencuci, berwuduk, mandi hadas dan sebagainya? Baik. Ni pomeng air ni. Pomeng bahagian paip. Dia kata rumah dia ada meter. Sebelum daripada meter dia buat satu paip. Selepas meter dia guna paip masuk dalam rumah lah. Hak tu meter berjalan. Maknanya kalau dia guna hak selepas daripada meter, dia kena bayar bulan-bulan RM15 atau RM10. Tapi kalau dia buat satu saluran dicuri air sebelum daripada meter, hak tu tak kena bayar kerana tak sampai kat meter. Dia kata boleh buat tak lagu tu? Sebab apa? Air kan milik Allah, mana boleh jual beli. Jawabnya perbuatan tersebut adalah haram. Tak boleh. Memang air itu free, tetapi belanja nak ambil, nak masuk dalam paipmu tu bukan free. Orang habis piti pula dengan klorinnya ratus ribu harga, dengan upah pegawai-pegawai dia pula, hak bagian loji pula, hak bagian ni pula. Hukumnya mereka buat kerja air ni fardu kifayah dah, memberi bantuan kepada manusia. Kalau kita nak air free boleh, air telaga lah kali. Tu tak boleh jual beli. Air laut tak boleh jual beli. Air sungai tak boleh jual beli. Tapi kalau air saluran orang lain, maka boleh jual beli. Tuan dia yang habis duit boleh jual beli. Sebab tu dalam kitab fiqh, dalam bab saliran, maknanya dalam bab zakat, nak bayar zakat, dia mengiktiraf akan apa benda ni, tentang jumlah persen zakat daripada tanaman bijian. Maknanya barang siapa yang tanam padi, tanam gandum, dia menggunakan air yang percuma, maka zakatnya besar, kena keluar persennya besar. Tetapi siapa yang tanam padi, tanam gandum, seumpamanya tanam kurma, dia menggunakan air yang dibayar. Bermaknanya ada dah zaman bayar air Nabi ni. Kena bayar air tu, air saluran yang orang gali. Nak boleh, dia pun buka masuk dalam kebunmu. Kena bayarlah. Maka persen zakatnya adalah rendah. Menunjukkan Islam ini mengiktiraf kalau kita buat saluran air, kita habis belanja, walaupun air itu daripada sungai, belanja merawat dan sebagainya, kita boleh charge kepada orang. Yang tak bolehnya charge lebih daripada yang berpatutan, kerana sumber yang asli itu adalah percuma, maka kita charge sekadar patut sahaja. Itu dibenarkan oleh syarak. Jadi ni nak curi air tak boleh. Apakah benar hukumnya harus menggunakan minyak wangi yang mengandungi alkohol, menggunakan absolut etanol dan bukannya daripada jenis denatured alkohol yang boleh menyebabkan mabuk? Baik, sekarang ini dikatakanlah ada pula daripada alkohol yang tidak memabukkan. Walaupun dia tu tidak memabukkan, tetapi katanya pakar-pakar di dalam pusat yang mengkaji cara pembuatan alkohol etanol seperti ini memang tidak memabukkan, tetapi dia tetap masih dikira sebagai najis. Walau bagaimanapun kita pergi kepada penggunaan lah minyak wangi yang ada alkohol, ada dua pendapat ulama sekarang ni. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, tidak sah semayang kerana tidak dimaaf najis yang ada pada alkohol. Kalau kita nak pakai untuk pergi kerja boleh, minyak wangi boleh, spray boleh apa. Tapi bila kita ingat kita nak semayang, kita tak spray lah. Kini kita mandi dan basuh tangan dah. Kita nak pergi kerja pukul 8 pagi boleh spray. Bila kita nak semayang zuhur, kita balik mandi dulu, maka yang kita spray tadi tanggal. Sah lah semayang kita. Pendapat yang kedua mengatakan memang walaupun etanol ini adalah najis, walaupun tidak memabukkan, maka dimaaf kerana sedikit sangat. Nampak? Sedikit sangat. Tidaklah banyak. Yang kita spray itu banyaknya benda lain. Persen alkohol adalah sedikit sangat.
Jadi yang pertama mengatakan tidak dimaaf, pendapat yang kedua mengatakan dimaaf. Maknanya bila dimaaf ia tetap najis, cuma najis yang dimaaf kerana qali, kerana sedikit. Maka saya sukalah nak rangkumkan kedua-dua pendapat ini. Kita ra'i belaka kedua-dua. Tak, bila kita nak semayang kita jangan gunalah yang ada alkohol. Kerana sekarang di pasaran telah banyak pun yang tidak ada alkohol. Kenapa kita masih berdegil nak buat benda-benda yang dipertikaikan oleh ulama? Tak apa comel. Jadi bila kita nak semayang, kita biarlah tidak ada pertikaian ulama. Takut ni kata sah, ni kata tak sah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada khilaf. Maknanya kita buat benda yang sepakat ulama, mustahabun. Sangat-sangat dituntut oleh syarak. Tan kita nak pergi jalan, nak gendong awet, baru kita spray alkohol. Biar tiga botol pun tak apa. Biar awet naik dak 2 kali golek tayar, rebah beletung awet. Faham? Wangi sangat. Nak semayang ni, nak menghadap Allah, mestilah taharah, kena bersih sungguh. Walaupun taharah kita tu ada sedikit alkohol yang dimaaf, tapi tak seronok juga. Kerana dipertikaikan oleh orang. Biarlah ustaz, saya nak bakar juga. Allahmu kau pandamu. Apa hukum memendekkan perkataan dalam tulisan atau SMS bagi ucapan Assalamualaikum kepada akum, askum, semekum atau sebagainya? Ni short form ni dalam SMS. Nak, ni musim SMS. Nak, habis orang semua SMS. Toki pun SMS juga. SMS ketuk. Baik, patut nak pendek Assalamualaikum ni. Nak, kata setengah orang tak boleh, dia kata. Kerana bertepatan ni lapar-lapar agama, bahasa Ibrani, bahasa Israel dan sebagainya. Tak, benar ke tidak? Wallahu a'lam lah. Jadi kalau kita nak pendek benda-benda yang menggunakan bahasa Rumi seperti ni, sebenarnya tidaklah menjadi larangan di dalam agama. Yang tak boleh kita nak buat short form tu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang tu ada disebut oleh ulama-ulama. Macam sallallahu alaihi wasallam, setengah buku-buku agama ditulis sa lam ain mim. Tu ada ulama fatwa haram. Ditulis situ telah bersabda oleh Nabi Muhammad. Dia malah nak tulis sallallahu tu panjang, dia tulis sa lam ain mim. Tu ada ulama fatwa haram. Adapun bahasa Rumi ni dia bukanlah pada huruf hijai. Dia tidak membawa makna, maka kita nak merengkaskan akan dia tu, maka tidaklah sampai darjat haram. Walau bagaimanapun, oleh kerana ada orang dia kata dia mempertikaikan, tak comel kalau kita pendek-pendek gini, kita tulis panjang. Tulis panjang sekejap je. Tapi masalahnya makan masa juga. Kadang-kadang dalam kereta tak ada terus. Jadi orang nak tulis juga akum, salam pendek. Setakat ni tak ada lagi fatwa dengan haram. Adapun artikel adalah menyebut, mengaitkan dengan bunyi begini dan begini. Tapi fatwa daripada ulama yang muktabar tak ada lagi. Orang yang rasa tak sedap, maka guna panjang aja. Guna eja betul-betul. ASSALAMU, lepas tu koma di atas, nampak? A balik LAIKUM. Assalamualaikum. Panjang lah tu. Bawah nak pendek je, mari lah. Atas tu panjang. Kau pandailah. Kita nak comel, tulis panjang. Dan nak tulis pendek kau akum, lah gila. Kalau salah pun takkan dapat masuk neraka. Setakat orang kita tahu. Telah diketahui bahawa dibolehkan baca Quran bagi wanita haid ketika dalam darurah. Itu seorang hafizah bertujuan untuk menghafaz. Apakah sama keadaan bagi seorang ustazah berada dalam keadaan haid yang mengajar murid-murid membaca Quran dikira sebagai darurah juga? Dia kata al-hafizah, perempuan wanita yang hafal Quran dalam keadaan haid boleh meneruskan hafalan kerana darurah. Apa